السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita sambung hari ini ayat yang ke-11. Selepas daripada kita cerita bagaimana keingkaran musyrikin Mekah bagi menerima kiamat ni, ayat yang ke-11 ni sehingga ayat yang ke-16 ni dia perenggan yang kedua dalam surah ni. Adapun tajuk yang kedua nak beritahu pada kita untuk buang kesombongan hati, hendaklah seorang itu beriman dengan ajaran Al-Quran. Kerana Al-Quran sahaja yang boleh menundukkan hati seorang manusia itu. Sekarang ni kita sambung hujah musyrikin Mekah berkaitan dengan kebangkitan. Bagaimana mereka menggunakan hujah akal mereka.
Di antara perkara yang disebut itu idza kunna 'uzaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga kami yang telah menjadi tulang belulang yang hancur dan lumak. Perkataan nakhirah tu maksudnya benda yang lama yang sudah rosak. Kalau tulang tu tinggal hancur lebur, isi dalamnya habis dah. Kalau kayu tu dimakan oleh anak-anak, tak tinggal walaupun satu, maknanya benda tu telah hancur. Maka musyrikin Mekah, kalau dikatakan hidup kembali selepas mati beberapa hari, kalau Allah Ta'ala sebut mati beberapa hari, lepas tu hidup balik, mungkinlah dia boleh fikir lagi, tapi itu pun dia tak terima dah. Ni apatah lagi dia kata tulang belulang yang sudah lama, datuk nenek moyang kami hak lama, lepas tu nak hidup balik. Satu benda yang tak masuk akal bagi dia, kerana dia tak percaya pada benda yang disebut sebagai al-ghaibiyat. Itu benda-benda yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Perkara gaib ini salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala mengetahuinya. Cuma Allah Ta'ala suruh kita percaya dan beriman pada apa yang disebut sebagai al-ghaibiyat, itu perkara gaib. Qalu tilka idza karratun khasirah. Mereka kata kalau demikian, itu adalah satu pengembalian yang merugikan. Lafaz qalu ni dilafaz dengan, dia panggil dalam bahasa Inggeris, dia panggil past tense. Perkara yang telah berlaku dah. Apa maksud dia? Dia gunakan lafaz ni, qalu ni, maknanya dia kata tu bukan kata selalu, kata jarang-jarang. Lain dengan yaqulu. Yaqulu ni berbentuk present tense kalau Mak Saleh sebut, iaitu perkara yang mana digunakan. Kalau past tense dia guna sekali je. Kalau present tense bahasa Inggeris lah tu, dia guna banyak kali. Maknanya jarang-jarang orang Mekah sebut begini. Dia sebut, dia kata kalaulah ada hidup semula ni, rugi dia kata. Dia kata tu dengan ejekan, bukan kata dengan percaya. Nampak macam nak percaya dah, kalau ada lah hidup semula, nampak macam nak percaya, tapi dia guna perkataan kalau. Kalau tapi ni kita guna dalam keadaan kita tak apa yakin. Saya ni yakin dengan awak, percaya pada awak, tapi bila tapi ni makna tak yakin lah. Satu lagi kalau ni pun tak boleh pakai juga. Kalau begitu, kalau begini, kalau begini, banyak masalah juga. Dalam masalah tauhid ni tak ada kalau, percaya je. Percaya yakin, percaya yakin, tak payah kalau begitu, kalau begini. Lah masalah tauhid nak beriman ni dia jadi susah, kecuali Allah Ta'ala suruh fikir sesuatu perkara yang manusia boleh fikir. Contohnya, kalau kamu tak percaya bumi ni siapa buat, cuba sebut siapa buat bumi ni. Kalau bumi ni kamu tak percaya Allah Ta'ala buat, siapa buat bumi ni, cuba fikir. Kalau kamu tak percaya langit ni Tuhan buat, cuba sebut siapa dia buat. Kalau begitu tak apa. Kalau di atas perkataan yang telah berlaku, telah dimarahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seorang ni dia suka sebut, kalau saya tak pergi begitu tak kena, kalau saya tak begini tak begitu, kalau begini tak begini. Kalau ni Nabi kata, Nabi tak bagi. Qala law kadza wa kadza, kalau mu kata begini gini, kalau begini gini. Sebaliknya, perkara yang telah berlaku kita disuruh minta kata qaddarullah, itu semua adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak perkara baik pun, kita nak menega laku, tapi Tuhan tetap rugi, nak macam mana? Tak laku macam orang lain, tak untung macam orang lain, taklah rugi sangat, boleh makan, nega barang sama. Sebab itu adalah rezeki daripada Allah Ta'ala, dan itu menunjukkan keluasan rezeki dan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Sekarang ni Allah Ta'ala jawab kata-kata mereka tu, ayat nombor 13. Fa innama hiya dajratun wahidah, sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja. Allah Ta'ala tutup isu, dia panggil isu yang ditimbulkan. Dia kata bahawa kita ni akan balik semula, jadi orang balik, rugi kita. Allah Ta'ala kata, aku ni boleh buat dengan satu tempikan saja, tak payah nak sibuk-sibuk susah-susah
Tak payah nak fikir-fikir banyak-banyak. Aku boleh hidupkan kamu, ya kamu fikir kamu tu tak boleh hidup di hari akhirat, tapi aku buat dengan secara satu tempikan saja. Aku boleh buat, Tuhan kata. Sebab Allah. Maknanya mu tak payah fikir banyak manusia. Mu tak payah fikir kalau begitu, tak payah kalau. Soal kiamat ni aku nak satu tempikan sahaja, nescaya hidup belaka manusia yang telah mati. Nak buat macam mana dia Tuhan? Ni cara Allah Ta'ala jawab dengan cara mematahkan isu. Kalau kita kata tak bercakap banyak lah, biar saya buat lah senang, mana senyap habis orang lain. Tak payah cakap banyak, tak apa kita buat. Duk main cakap begitu, duk main kalih begini, susah. Tak payah cakap banyak lah. Maknanya Allah Ta'ala beritahu pada musyrikin Mekah ni, hei musyrikin Mekah, mu tak payah bercakap banyak. Mu tak hidup fikir lah jadi tanah balik, lepas tu jadi orang balik, lepas tu lama hidup lah. Tak payah fikir. Mu tunggu je kiamat, aku tiup sangkakala sekali, bangun habis orang lain. Itu cara nada Allah Ta'ala bercakap dengan orang yang kufur. Baik. Ayat nombor 14. Selepas mereka dibangkitkan, apa yang terjadi? Nak buat apa? Bangkit-bangkit saja. Apa yang terjadi lepas daripada itu? Fa'idhahum bis-sahirah. Maka mereka serta-merta hidup kembali di permukaan bumi. Allah Ta'ala beritahu, selepas dikenakan tempikan ataupun kita panggil tiupan sangkakala yang kedua ni, manusia akan dibangkitkan daripada tempat tidur, iaitu kubur mereka, menghadapi kehidupan yang sebenar, iaitu akhirat mereka. Lafaz perkataan sahirah ni bermaksud tidur yang telah hilang. Maknanya apa? Baik, ia digunakan untuk satu tempat. Dia begini, sahirah ni maknanya bermalam dalam keadaan jaga. Contohnya orang Arab ni digunakan dalam bahasa Arab, perkataan begini ni, orang yang mengembara di padang pasir. Mengembara di padang pasir, dia tidur tengah-tengah padang pasir. Walaupun dia tidur macam mana sekalipun di tempat yang terbentang luas, yang tidak ada tempat untuk berlindung, maka dia bertidur dalam keadaan tidak selesa. Jadi tidur itu tidur tak selesa, tidur yang tidak selesa. Maka Allah Ta'ala kata, fa'idhahum bis-sahirah, kamu akan dikembalikan wahai orang kafir semua dalam keadaan tidak selesa. Bukannya selesa sangat sebab dia kafir, tapi orang beriman macam-macam janji Nabi SAW. Ada orang yang letakkan di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat sebab dia terikat hati dengan masjid. Ada yang letak di bawah naungan arasy Allah kerana dia pemimpin yang adil. Itu yang disebutlah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Oleh itu Ibnu Abbas sebut bahawa sahirah artinya bumi seluruhnya. Bumi seluruhnya. Tapi kita kena ingat, bukan sebagai bumi sekarang ni. Tidak. Bumi yang lain yang belum pernah dikerjakan satu dosa pun di atas bumi tersebut. Maknanya Allah Ta'ala hancurkan bumi ni, Allah Ta'ala ganti hak lain. Tidak pernah setitik darah pun tumpah di atas bumi hak baru tu. Berdasar kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surah Ibrahim ayat 48, Allah Ta'ala sebut yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ini surah Ibrahim ayat 48, iaitu pada hari ketika mana tubaddalul ardu ghairal ard, digantikan bumi dengan bumi yang lain. Digantikan bumi dengan bumi yang lain, dan juga langit pun sama, gitu juga. Dan semua di padang mahsyar, wa barazu lillah wahidul qahhar, menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha perkasa. Maknanya di hari akhirat ni Allah Ta'ala ganti padang yang begitu luas. Bumi juga dia panggil, tapi bukan muka bumi sebagaimana bumi kita ni. Macam mana tu wallahu a'lam, cuma gambaran yang Allah Ta'ala baginya begitu. Ni tujuan dia nak suruh manusia ni ingat bahawa kita rasa bumi ni luas, tapi Allah Ta'ala ganti di hari akhirat lebih luas daripada itu lagi. Lebih luas daripada itu lagi. Sebab tu kita tak nak fikir dengan akal kita. Bila kata Allah Ta'ala di arash, nak tanya besar mana arash apa semua sekali tu, tak nak fikir. Sebab apa? Alam akhirat ni lebih luas daripada muka bumi lagi. Sebagaimana kita duduk dalam perut mak kita tu, kita rasa luas dah.
Tapi bila keluar atas muka bumi lagi luas. Bila akhirat lagi luas. Bila syurga pun luas juga. Neraka pun sama juga luas juga. Itu penuh keluasan ilmu Allah Ta'ala beritahu kepada kita, dan supaya kita ni percaya dan yakin dan buat persiapan untuk bertemu Allah Ta'ala. Baik, sekarang ni Allah Ta'ala tukar topik daripada bercakap berkenaan dengan akhirat. Allah Ta'ala bercakap berkenaan dengan Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala bermula surah ini bermula tentang, saya sebut tadi tentang angin yang kita baca tu, wan nazi'ati gharqa. Ada terjemuh dua yang saya sebut pada peringkat awal, terjemuh dengan malaikat dan juga terjemuh dengan angin. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu bahawa angin tu satu benda yang manusia nak, tapi dia juga boleh menghancurkan. Air pun begitu. Satu perkara yang manusia perlukan air. Malahan tidak boleh hidup tanpa air. Wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy. Aku jadikan air itu untuk semua benda hidup. Maknanya manusia tak boleh hidup kalau tak ada air. Tetapi air itu juga memusnahkan orang. Banjir besar berlaku, ada orang lemah air dan sebagainya. Dan Fir'aun pun begitulah. Allah Ta'ala bawa kisah Nabi Musa ni kerana Allah nak beritahu bahawa bukanlah puak musyrikin yang pertama memberontak kepada Allah, tak percaya pada akhirat, tak percaya pada Allah, tak percaya pada hidup semula. Ada dah zaman dulu, zaman Nabi Musa, yang nama dia Fir'aun. Nabi Muhammad baca depan para sahabat, baca depan puak musyrikin Mekah ni supaya mu dengar bagaimana kisah Fir'aun, dan dia pun pernah dengar bagaimana kisah Fir'aun mati dalam laut. Begitu. Begitulah kalau kamu lawan Nabi SAW. Baik, ini adalah tajuk yang ketiga, ayat yang ke-15. Hal ataka hadis Musa. Sudahkah sampai berita kepadamu, wahai Muhammad, kisah Nabi Musa? Adakah kamu dengar, wahai Muhammad, kisah Nabi Musa ni? Perkataan hadis, hal ataka hadis. Hadis ni maknanya satu ayat yang baru ataupun perkara yang baru. Sama ada kisah tu tak pernah dengar lagi, ataupun kisah tu pernah dengar dah tapi lupa. Dua keadaan. Maknanya mu tak pernah dengar ke, wahai Muhammad, kisah Nabi Musa. Sama ada Nabi Muhammad baru pertama kali dengar, ataupun Nabi Muhammad diingatkan berkenaan dengan kisah ni setelah musyrikin Mekah tu sendiri lupa kisah Nabi Musa tu sendiri. Baik, jadi dia disebut macam perkara yang baru, kerana manusia lupa ni bila sebut satu perkara baru dia ingat kembali, seolah-olah ingat dia tu seolah-olah dia baru ingat, sedangkan dia telah pun dengar perkara tersebut. Lalu hal ataka hadis Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ نادى ketika mana dia إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى, tak kala Tuhannya memanggil di lembah suci Al-Muqaddas Tuwa, itu lembah Tuwa. Allah panggil Nabi Musa nak terima wahyu. Kalimah إذ نادى yunadi, nida bermaksud panggilan dengan panggilan yang kuat. Maknanya Allah Ta'ala panggil Nabi Musa untuk bercakap dengannya. Bagaimana percakapan Allah Ta'ala yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pun tak tahu. Yang penting Tuhan ni tak sama dengan kita. Ketika membahaskan ayat wa kallamallahu Musa taklima, yang telah pun menjadi kufur seorang ulama yang besar yang bernama Jahr bin Dirham, yang kita sebut Jahmiyah, fahaman yang tak percaya berkenaan dengan ayat-ayat begini, yang mentakwil dengan begitu banyak. Bila dia baca wa kallamallahu Musa taklima, dia kata takkanlah Allah Ta'ala bercakap. Dia kata gitu, takkanlah Tuhan bercakap dengan Musa. Dia kata tak munasabah. Dia timbul perasaan tak munasabah pada ayat Quran. Anak murid dia ramai. Anak murid dia kata, Tok Guru, kita kena terima, tak boleh, sebab ayat ni ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat. Kita terima, dan apa yang kita nak takwil lagi, terima dengan apa yang layak bagi Allah Ta'ala lah. Dia pun tak terima juga. Last sekali masa hari raya korban, dia duduk depan mimbar itu, khalifah kata, hari ni kamu semua buatlah, korbanlah binatang ternakan kamu, dan aku nak korbankan hari ni orang yang paling jahat di kalangan kita. Dan dia pacung kepala kawan tu dalam masjid. Itu satu hal juga khalifah. Tapi nak beritahu bahawa mati seorang ulama tu dalam keadaan yang kufur pada Allah, oleh kerana menolak ayat mutasyabihat
Bukan menolak, dia banyak takwil sehingga menolak. Sebab tu dalam bab ayat Allah Ta'ala ni mutasyabihat, kita hanya terima yang layak bagi Allah. Bila Allah Ta'ala kata Ar-Rahman ala arsy istawa, kita terima. Bila Allah Ta'ala kata yadullah fawqa aydihim, apa sahaja berbentuk mutasyabihat, kita terima dengan ada kata kuncinya laisa kamitslihi syai'. Begitu juga dengan ayat ni, idnada rabba, apabila Tuhan panggil untuk bercakap dengan Nabi Musa. Al-Muqaddas makna tempat yang suci. Tempat yang suci. Al-Muqaddas tempat yang suci, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Allah Taala panggil Nabi Musa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia duduk dalam gua tu, hatinya dipanggil. Bukan saja duduk, bukan lagi rehat dalam tu, batu mari Jibril, kebanyakan orang cerita begitulah. Tidak, terdetik dalam hatinya, untuk duduk di situ. Tu panggilan Allah Ta'ala di hati dia, duduk di situ untuk beruzlah, mengasingkan diri daripada segala apa yang dibuat oleh musyrikin Mekah dengan sembah berhalanya, dengan apanya. Nabi duduk di Gua Hira. Jadi bendanya sama. Apa yang pernah didatangi oleh Nabi Musa itu Jibril itu juga lah yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arahan Allah kepada Musa? Dia panggil ni ada arahan dia, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, tapi ingat Fir'aun ni melampaui batas. Nabi Musa dilantik di Rasul, Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun yang melampaui batas. Yang mana zaman dulu dia duduk dengan Fir'aun. Ada dua pendapat. Ada kata Nabi Musa duduk dengan Fir'aun tu Fir'aun hak baik. Ada kata Fir'aun yang baik, yang jadi jahatnya itu anak pada Fir'aun tu, itu adik-beradik angkat Nabi Musa lah. Katanya begitu satu riwayat. Ada satu riwayat kata lagi memang Nabi Musa duduk dengan Fir'aun, yang Fir'aun tu perangai jahat. Dua pendapat, nak terima hak mana tak apa. Tapi tu kisah-kisah yang ada dalam Israiliyat. Kita nak terima apa boleh, tak boleh terima apa tak apa. Kisah-kisah siapa Fir'aun ni, hak tu tak penting. Yang penting Fir'aun ni bahasa menantai jahat, kita panggil perangai tak comel dah. Hak tu hak kita tahu siapa dia Fir'aun, keturunan mana. Pok-pok ni tak boleh kira. Kaji Fir'aun ni, oh keturunan Ratu Elizabeth. Dia mari mana kita pun tak tahu. Kesian orang tua tu. Dah keluar dia mari daripada keturunan Fir'aun. Mentang-mentang lah dia tu kafir, buatnya Allah Ta'ala nak beri hidayah ke dia tua-tua masuk Islam. Kita nak kata keturunan apa pula tu? Nak kata keturunan Nabi Muhammad pula? Itu mengarut manusia ni. Duk kaji benda-benda yang Allah Ta'ala tak suruh kaji. Ayat-ayat Allah Ta'ala ni tak mau kaji. Dia duk kaji benda-benda mengarut begitu. Lah sekali matilah keadaan kaji benda-benda yang mengarut begitu. Bila kita tegur, bila kita kata apa, dia tak kaji. Masalah kajilah benda yang lebih penting. Hak penting tak payah kajilah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, suruh kaji. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tadabbur al-Quran. Itu lebih penting sekali. Tapi dia duk sebut benda-benda yang mengarut, yang tidak ada nasnya. Baik, lafaz tagha di sini macam air yang melimpah. Kita tadah air itu melimpah. Air yang melimpah ni, tagha digunakan untuk Fir'aun kerana dia telah lebih hak dalam mendurhakai Allah Ta'ala. Dia menzalimi orang, dia buat zalim, dia buat macam-macam dia buat. Dia telah menggelarkan dirinya sebagai Tuhan di hadapan Bani Israel. Dia telah menggelarkan diri dia sebagai Tuhan di hadapan rakyat dia, dan termasuk di hadapan Bani Israel. Bani Israel tak mahu terima lah, sebab Bani Israel ini ahli kitab. Dia menghambakan Bani Israel. Itu dia buat Bani Israel jadi hamba, tak tahu apa salah, tak tahu apa silap. Bagi dia Bani Israel ini orang luar, dia orang Qibti betul-betul, dia orang Mesir betul-betul, lalu orang ni pendatang, tak layak, dan dia pula tak ikut, tak mau sembah Fir'aun sebagai Tuhan, tak mau mengaku, lalu dia pun dijadikan sebagai hamba Bani Israel. Baik. Tapi lah sekali Allah Ta'ala hina dia dengan kedudukan yang sehina-hinanya. Ayat nombor 18, Allah Ta'ala ajar Nabi Musa nak berdakwah macam mana. Faqul hallaka ila an tazakka idh nada rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Faqul hallaka ila an tazakka. Ni ayat Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan
ajaran yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, cara berdakwahnya macam mana. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah ada keinginan bagi membersihkan diri kamu daripada kesatan? Perkataan halaka bermaksud ada ataupun tidak secubit dalam hatimu tu cahaya iman untuk kamu terima apa yang aku sebut ni. Sebab apa Nabi Musa bercakap gitu? Diajar oleh Allah Ta'ala kerana fitrah semula jadi manusia ni ada Tuhan dalam hati dia, walaupun dia menganut fahaman tidak ada Tuhan. Sebaliknya dia mengaku ada Tuhan. Hati tak boleh sembunyi. Kita kata orang etis yang mengaku bahawa tak ada Tuhan. Hiduplah keadaan tak ada Tuhan, nak hidup macam mana? Nak hidup macam mana? Tak boleh hidup sebab saya sebut dah minggu lepas, bumi tak jadi sendiri, langit tak ada benda jadi sendiri. Bagi orang etis ni, benda ni adalah secara kebetulan. Mana boleh hidup dengan kebetulan? Hidup dengan nasib. Awak ni nasib baik jadi susah, susah situ. Awak ni nasib baik jadi kaya, kaya situ. Mana ada orang hidup dengan nasib? Sebab tu judi ni haram, judi ni. Kerana hidup dengan nasib. Hidup dengan nasib. Ambil RM2, pergi tikam nombor ekor, nombor toto tu, nasib dia boleh sejuta. Tapi payah nak boleh tu. Bila boleh sekali, nasib jadi kaya. Esok pergi tikam lagi, habis duit situ je. Mana orang yang boleh hidup dengan nasib? Nasib jadi susah, nasib jadi senang. Tak boleh hidup dengan nasib. Begitu juga dengan yang ni. Manusia nak hidup dengan jadi sendiri, benda tak boleh. Kena ada Tuhan. Allah Ta'ala tunjuk apa yang disebut sebagai dalam hati Fir'aun tu mengaku Tuhan ketika mana dia nak mati baru dia mengaku. Tapi Tuhan tak terima. Ketika nyawa duduk di halkom dia, lemas dalam air, baru dia kata, hari ini aku beriman. Sebagaimana amanat Banu Israel, sebagaimana diimani oleh Bani Israel. Wa ana awwalu, akulah orang pertama Islam. Akulah orang Islam hari ini. Dia mengaku dia Islam. Allah Ta'ala jawab, hal ana wa qad asaitu wa kuntum. Hari ini baru nak mengaku, wahai Fir'aun. Masa hidup tak mau mengaku, masa nak mati baru mengaku. Itu taubat Fir'aun semasa mati, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Perkataan tazakka di sini, tazakka ni bermaksud salah satu daripada benda yang untuk membersihkan seseorang. Bersihkan seseorang. Macam Allah Ta'ala sebut pada Nabi Muhammad SAW dalam doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum, ya Allah bangkitkanlah daripada bumi Mekah ini seorang Nabi, yatslu alaihim ayatih, untuk baca ayat-ayat, wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, untuk ajar, wa yu'allimuhumul kitab, ajar manusia ni kitab, hikmah dan kebijaksanaan, wa yuzakkihim, tazakka yuzakkihim, maknanya apa? Untuk membersihkan barang dalam ni, orang panggil hati. Hati ni nak bersih dia bukan minum klorak. Kalau minum klorak mampu kerah kita. Nah, hati nak bersih ni dengan Al-Quran. Dalam tubuh manusia ni ada dua perkara, jasad dengan ruh. Makanan bagi jasad orang panggil nasi, orang panggil ikan, orang panggil ayam, panggil daging, kambing, itu makanan bagi jasad. Ulama semua buah-buahan untuk besarkan jasad, untuk hidup. Ruh ni tak perlu benda ni. Ruh ni perlu wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi kita ni bangun pagi-pagi ni tak makan nasi lagi pagi, kan ada dah orang makan nasi tadi? Tak ada lagi dah. Tak ada makan nasi lagi pagi, air pun tak minum lagi. Minum air masak begitu je lah pagi-pagi kita ni. Tapi kita beri makan kepada ruh kita dulu. Lepas ni kita pergi cari nasi lemak ke, kutia ke, roti cana ke, tak apalah. Tapi masa ni kita beri makan kepada ruh kita. Sebab ruh kita perlu pada makanan. Makanan ruh ni lah Allah panggil satu tazkiyah, satu tazakka. Dan Allah Ta'ala sebutlah Quran, qad aflaha man tazakka. Berjayalah manusia yang tazakka, ada sekelumit dalam keimanan pada Allah Ta'ala, dan dia segarkan dia punya hati keimanan itu dengan menambahkan keimanan dengan cara dia tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Baik.
Selepas membersihkan daripada syirik, barulah boleh terima hidayah. Kalau hati tidak ada syirik, tak boleh terima. Kalau hati tu ada syirik, tak boleh terima hidayah. Sebab contoh selalu, masa saya mengaji dulu, kata guru kita, seolah-olah dia kata gelas ni ada pasir. Pasir penuh gelas ni. Kita nak minum, kita kena bersihkan pasir tu dulu. Kita curahlah ilmu macam mana pun curah ilmu gitu, dia akan melimpah air, kelodok tu akan keluar. Tapi apabila lama-lama kita letak tu, last sekali bersih juga gelas tu, dia kata. Tapi makan masa yang lama. Kita takut, dia kata habis air dulu, tapi benda tu tak bersih. Maknanya mati dulu, tapi duduklah keadaan syirik lagi. Maknanya kita kena ambil gelas, kita kena buang, basuh, baru boleh guna buat minum air. Kita kena buang syirik kita tu, barulah apa yang kita belajar berkenaan dengan tauhid tu masuk dalam tubuh kita. Selagi mana kita duduk dalam keadaan syirik, minta maaf, Allah Ta'ala tak terima apa yang kita buat ni. InsyaAllah esok kita sambung ayat yang ke-19. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.